Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah kita sama-sama mulakan kelas dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا عليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ayat 5 dah sudah. Baik, insyaAllah kita akan sambung ayat yang ke ayat yang kelima. Kita belum habis lagi kan. Ayat yang kelima, mathalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang Yahudi yang telah apa saya terjemahkan minggu lepas, humilu, mereka telah diberi tugas, mereka telah dipertanggungjawabkan, mereka telah ditugaskan ataupun telah diberi tanggungjawab untuk menanggung ataupun menjaga ataupun menghafal. Diberi tugas ataupun diberi tanggungjawab untuk melaksanakan hukum kitab Taurat adalah summalam yahmiluha, kemudian mereka tidak melaksanakan tanggungjawab tersebut, adalah seperti perumpamaan keledai yang membawa kitab-kitab besar. Sebagaimana kitab-kitab keledai bawa kitab, dia tidak mendapat apa-apa manfaat daripada kitab yang dibawa. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi. Baik, jadi kita dah habis bincangkan ayat rangkap yang pertama daripada ayat yang kelima, masalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Baik, jadi pada hari ini kita akan masuk ayat yang seterusnya, sambungannya, bahagian yang kedua daripada ayat yang kelima, iaitu bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah. Tapi sebelum saya masuk tajuk ini, sebelum saya membincangkan ayat yang seterusnya, disebabkan di dalam ayat yang seterusnya ini ada satu perkataan yang agak luar biasa. Okey. Jadi saya kena ulas dulu perkataan yang luar biasa ini sebelum kita masuk ayat yang kita akan bincangkan pada hari ini, insya-Allah. Iaitu perkataan apa? Perkataan bisa. Okey, selama saya mengajar setakat ini, tuan-tuan dan puan, bermula daripada 2014, awal tahun 2014 sampailah hari ini 2021,
Ini adalah kalimah pertama sekali saya jumpa kalimah ini dalam membincangkan ayat Al-Quran. Okey. Dan di dalam buku pusat tak ada, dalam buku Murun tak ada. Saya tak pastilah ada ke tak, rasanya tak ada dalam buku Murun. Okey, di dalam buku warna kuning pun tak ada. Okey. Kalau ada yang terjumpa tolong maklumkan. Okey, saya ulang balik. Sebelum kita masuk ayat yang kita menyambung ayat yang kelima, iaitu bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah. Saya nak masuk penerangan tentang bi'sa. Okey. Ini cakap Arab ya, bukan cakap Indonesia. Bisa. Bisa orang Indonesia pergi Kelantan dihidangkan apa budu. Oh, enggak bisa. Oh, dia bisa maka dia pun bagi. Benda yang dia nak bisa. Bisa dia nak Silap faham akhirnya yang dia tak nak tu yang diambil balik. Yang dia nak diambil balik, yang tak nak yang diberi Okay, baik. Biksa kat sini bukan cakap Melayu. Ini biksa ni bahasa Arab. Okey, saya ulang balik pengalaman saya mengajar bahasa Arab Al-Quran ini dan mengajar masuk hadis sikit-sikit. Okey, ini first time saya jumpa perkataan biksa. Ada jumpa tak? Mana? Tak. Okey. Pertama saya bincangkan perkataan biksa. Okey. Okey, dan kalau ada yang jumpa dekat dalam buku kuning, tolong maklumkan saya kat mana tempat dia. Setakat ini saya tak jumpa. Kalau dalam buku merun memang tak adalah. Okey, tapi penerangannya simple saja, tak susah. Okey. Dia berbalik kepada tuan-tuan dan puan, kita pernah belajar tajuk fi'il. Tajuk fi'il boleh pecah kepada berapa? Fi'il terbahagi kepada berapa? Fi'il boleh dipecahkan kepada 3. Ya, diagram warna kuning ni. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari' dan ada fi'il amar. Fi'il madhi telah berlaku, fi'il mudhari' sedang atau akan berlaku, fi'il amar perintah. Fi'il nahi ini sebenarnya pecahan daripada fi'il yang sebelumnya. Okey, baik. Jadi secara normalnya, secara kebiasaannya, setiap perbuatan dia ada, sebab perbuatan ini dia punya ciri-ciri utama dia ada kaitan dengan masa. Elemen utama yang ada dalam fi'il ataupun perbuatan kalau dalam bahasa Arab, hatta dalam mana-mana bahasa pun, perbuatan tak lepas daripada masa. Makan bila semalam telah berlalulah, past time. Tengah makan, fi'il mudhari' sedang makan. Makanlah, jap lagi saya makan. Kejap lagi, fi'il mudhari' juga. Kalau suruh buat, makanlah. Maknanya orang tu belum makan lagi. Kita suruh dia makan, dia akan makan. Okey, jadi maknanya bila sebut fi'il, perbuatan, secara logiknya setiap perbuatan itu dia ada past, present dengan future tense, lepas, sekarang, akan datang. Okey. Cuma ada sebahagian fi'il dalam bahasa Arab, ada perbuatan yang dia tidak ada past tense, present ataupun future, dia ada satu je. Ada fi'il, ada perbuatan yang boleh pecah, dia boleh tukar daripada past, present, future. Telah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku, boleh tukar kepada kata kerja perintah, fi'il amar. Secara kebiasaannya macam itulah, maknanya kita boleh pecahkan kat sini ni. Fi'il madhi dia bunyi macam mana, fi'il mudhari' dia macam mana, fi'il amar dia macam mana. Okey? Baik. Contoh dia macam kalau tolong, nasara, fi'il madhi, fi'il mudhari' dia yansuru, fi'il amar dia unsur. Kataba tulis, fi'il madhi, yaktubu, fi'il mudhari', uktub, fi'il amar. Ya. Tetapi ada sebahagian fi'il yang mana dia datang hanya ada fi'il madhi aja, ataupun mudhari' sahaja, ataupun ada fi'il amar sahaja. Okey? Baik. Saya ulang balik. Ada sebahagian perbuatan yang dia datang hanya ada satu je. Daripada ketiga-tiga masa yang disebut tu, dia ada satu je.
Dia ada fi'il madhi saja, ataupun dia ada fi'il mudhari' saja, ataupun dia ada fi'il amar saja. Dia tak boleh pecah. Maknanya kalau perkataan itu ada fi'il amar, Ustaz, fi'il mudhari' dia bunyi macam mana? Tak ada. Fi'il madhi dia bunyi macam mana? Tak ada. Dia tak ada fi'il madhi, dia tak ada fi'il mudhari', dia datang-datang ada fi'il amar saja. Macam mana Ustaz? Ada. Tak boleh nak buat apalah. Ini adalah tapi tak banyak. Kita terlalu tak banyak. Ada juga fi'il yang dia datang dekat fi'il mudhari' je. Fi'il madhi tak ada, fi'il amar pun tak ada. Dan ada fi'il yang mana datang dekat fi'il madhi saja. Fi'il mudhari' tak ada dan fi'il amar pun tak ada. Okey, jadi ringkasnya daripada penerangan awal saya ini, kita boleh kategorikan fi'il ataupun perbuatan dalam bahasa Arab ni kepada dua jenis. Satu dalam bahasa Arab fi'il. Fi'il ni dari segi, bukan kita nak bincang bab masa tuan-tuan. Betul nanti Ustaz, fi'il Ustaz ada 3 je kan Ustaz? Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Itu pembahagian dari segi masa. Telah berlaku sedang. Okey, baik. Satu sudut pecahan yang lain, kita nak membahagikan fi'il itu dari segi dia tu boleh bertukar kepada fi'il madhi, daripada fi'il madhi boleh tukar kepada fi'il mudhari', kepada fi'il amar. Ada satu jenis lagi yang dia tak boleh bertukar. Dia datang macam tu je. Dan dia hanya ada satu saja. Okey, jadi dalam bahasa Arab yang boleh ditukarkan kepada fi'il mudhari' dan fi'il amar dipanggil fi'il mutasarrif. Mutasarrif ni maksudnya apa? Boleh tukar kepada mudhari' fi'il amar. Sebab dalam bahasa Arab fi'il ataupun kata kerja dia mula daripada fi'il madhi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka kamus pun semua mula dengan fi'il madhi. Tak ada mula-mula tiba-tiba fi'il mudhari' tak. Okey, jadi fi'il mutasarrif ni maknanya dia daripada fi'il madhi. Asalnya daripada fi'il madhi. Fi'il madhi. Kemudian boleh bertukar kepada fi'il mudhari', fi'il amar. Itu fi'il mutasarrif. Mutasarrif. Dia boleh ditukarlah. Satu lagi lawan dia adalah jamid. Jamid ini maksud dari segi bahasanya beku. Jamid ni asal makna dia apa? Beku. Ataupun nak senang kita kata tak boleh tukar. Tak boleh tukar kepada apa? Tak boleh tukar kepada 3 ni lah. Kalau dia fi'il madhi, dia tak boleh tukar kepada fi'il mudhari', fi'il amar. Kalau dia fi'il mudhari', tak boleh tukar kepada fi'il amar ataupun fi'il madhi. Begitulah seterusnya. Okey, sebab itulah kalau kita bincang, ulama-ulama bincang dari segi penafsiran Al-Quran. Bila sebut ainun, mata. Mata tu dia ada banyak jenis mata. Salah satunya ainun jamid. Mata yang beku. Kita minta lindung daripada Allah daripada mata kita beku. Maksud mata beku ni, siapa tahu makna mata beku ni apa benda? Tuan-tuan, siapa tahu? Siapa nak cuba? Apa itu makna ainun jamid, mata yang beku? Mata yang tak nampak kejahatan dan kebaikan. Tak nampak kejahatan kebaikan. Dia mata dia ada banyak, ada ainul i'tibar. Dia bila dia tengok ada musibah, dia mengambil pengajaran daripada musibah tadi. Ada mata yang ainul jamid, beku. Maknanya dia tak nampak musibah itu, dia hanya nampak musibah sebagai musibah. Dia tak nampak di situ ada apa-apa. Okey, ada peringatan dan sebagainya tak. Dia hanya nampak itu adalah musibah. Jadi itu adalah ainul jamid, beku. Dia tak boleh nak nampak
Apa yang orang nak cuba sampaikan di dalam peristiwa ataupun musibah tersebut. Okey, jadi fi'il ni ada dua. Satu fi'il yang kita belajar selama ni, tuan-tuan dan puan, yang ada dalam diagram warna kuning ni, kebanyakan dia adalah semua adalah fi'il yang ini, yang boleh bertukar-tukar ni, boleh tukar daripada fi'il madhi, past tense, tukar kepada present ataupun future tense, boleh tukar kepada fi'il mudhari' dan boleh tukar kepada fi'il amar. Tetapi yang kita tak pernah belajar ini fi'il jamid yang tak boleh bertukar. Ya, antara dia iaitu perkataan dua ni yang saya tulis tadi awal-awal, iaitu apa? Ni'mah dengan bisa. Ni'mah dengan bisa. Ni'mah ni maksudnya apa? Dalam Al-Quran ada yang perkataan ni'mah, ni'mas thawabu wa hasunat murtafaqa. Ni'mas thawab, ni'mah ni maksudnya sebaik-baik. Bisa seburuk-buruk. Ni'mah sebaik-baik, bisa seburuk-buruk ataupun sejahat-jahat. Okey? Dari segi makna ni dia ada kaitan dengan fi'il ke tuan-tuan? Baik dengan buruk ni ada, baik dengan buruk ni perbuatan ke? Tak. Bukan. Bukan ya. Okey, tapi orang Arab kata di fi'il, maka kita ikut je lah. Yang ni kita tak boleh nak buat apa-apa tuan-tuan. Orang Arab kata di fi'il. Okey, ni'mah dengan bisa. Dan dari segi rupa dia ni tidak ada rupa-rupa fi'il, tak ada sebenarnya. Kalau tuan-tuan nak tengok rupa fi'il macam mana, tengoklah kuning B. Cuba tengok kuning B. Fokus dekat fi'il madhi sebab saya dalam orang Arab mengatakan bahawa perkataan ni'mah dengan bisa ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Ustaz, fi'il mudhari' dia macam mana? Tak ada. Ini dia ada hanya ada fi'il madhi je. Tak ada fi'il mudhari', tak ada fi'il amar. Okey. Kalau tuan-tuan tengok dekat diagram warna kuning B, fi'il madhi. Dia ada berapa pattern ni? Ada 12. Ya, 12. Dan ada dia punya baris dia ni, ada baris-baris yang khusus lah. Okey, kalau tuan-tuan cari nak padankan apa pattern yang ada dekat 12 pattern ini, nak padankan dengan sini satu pun tak ada. Tak ada. Kan? Tak ada kan? Ada. Tak ada. Tapi orang Arab kata di fi'il, maka kita ikut je lah. Okey. Baik. Ini special fi'il yang special. Yang mana dari segi makna tidak ada makna telah pun. Kalau fi'il madhi sepatutnya ada makna telah. Telah makan. Kalau bangun, telah pergi, telah menyampaikan, telah diazab, telah dibinasakan. Itu semua fi'il madhi ada telah. Kat sini ada telah ke? Telah sebaik-baik telah tak ada. Seburuk-buruk telah pun tak ada. Tapi orang Arab kata dia fi'il. Dan fi'il yang mana satu? Adakah dia fi'il yang boleh ditukar kepada fi'il mudhari', fi'il amar? Di fi'il madhi kan? Boleh tukar kepada fi'il mudhari', fi'il amar ke? Tak. Maknanya dia adalah dalam kumpulan fi'il jamid. Setakat ni boleh dapat tuan-tuan. Ya? Dapat okey. Boleh. Jadi lepas ni memang begini je tuan-tuan jumpa ni'mah dengan bisa, apa benda ni Ustaz? Fi'il madhi. Fi'il mudhari' dia bunyi macam mana tak? Jadi orang Arab kata fi'il madhi jamid. Fi'il
madi jamid. Fi'il madi yang tak boleh ditukarkan kepada fi'il mudhari' dan tak boleh ditukarkan kepada fi'il amar. Okey, saya bagi satu contoh lain lah fi'il jamid ni. Ni'mah dengan bi'sa ni memang jarang jumpa. Saya bagi satu contoh yang banyak dalam Al-Quran, iaitu berkaitan apa? Tapi dia bukan dia tidak ada kaitan dah dengan yang ini. Yang ni sebenarnya ada perbincangan khusus dia. Dia ada nama dia. Cuma saya tak berniat untuk berbincang panjang lagi. Sebab agak kita pun tidak ada faham rujukan dan saya pun tak sempat nak buat apa-apa notah. Jadi takut nanti terterompan tak sempat nak salin. Okey. Baik. Satu lagi perkataan yang lain yang tidak ada kaitan, dia adalah fi'il jamid juga, tapi dia tidak termasuk dalam kategori ni'mah dengan bi'sa ni sebab dia ada satu kategori kata ada satu kategori fi'il okey, yang saya tak boleh nak ulas lagi hari. Okey, satu contoh yang lain yang termasuk di bawah tajuk jamid ialah laisa. Pernah dengar tak perkataan laisa? Contohnya kat mana? Ini yang saya sebut lah. Baik. Laisa ni maksudnya tidak ataupun bukan. Dari segi makna tak ada mana fi'il pun, tapi orang Arab kata dia fi'il fi'il madhi jamid. Tak ada fi'il mudhari' dia macam mana Ustaz? Fi'il mudhari' ni jangan memandai-mandai laisa ya laisu ada. Tak ada. Dia tak ada fi'il mudhari', tak ada fi'il amar. Okey? Ini kita biasa dengar ni. Kalau tuan-tuan dengar, biasa dengar sikit tak? Laisa laha min dunillahi kashifa. Laisa. Betul. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Jadi perkataan laisa ni dia fi'il madhi boleh pecahkan ni. Wa laisa, huma laisa, hum laisu, laisu sawa'an min ahlil kitab. Lepas tu kita sambung lagi hiya laisat, huma laisata, hunna lasna, anta lasta. Antuma lastuma, antum lastum, anti lasti sampai habis ke bawah ana lastu. Lastu kita biasa dengar kat mana? Ilahi lastu lil firdausi. Ilahi lastu lil firdausi. Lastu daripada laisa boleh dipecahkan jadi lastu. Tapi dia hanya ada fi'il apa? Madhi saja. Maknanya dia boleh pecah kat sini lah. Fi'il madhi ni yang saya buat exercise tadi ni. Okey? Itu antara perkataan yang kita biasa jumpa lah. Dalam Al-Quran banyak juga perkataan laisa ni. Tapi ni'mah dengan bi'sa ni banyak juga. Tapi dia tidak sebanyak perkataan laisa. Okey? Wallahu a'lam. Bermakna nanti bila kita bincangkan ayat nanti bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Bi'sa ni apa dia? Fi'il madhi jamid. Okey? Wallahu a'lam. Cukup setakat itu penerangan awal. Okey, kalau ada kesempatan waktu lain kelak-kelak akan datang kita ulas lagi sikit. Tentang ni'mah dengan bi'sa. Okey, saya nak padam sebab kita nak sambung ayat 5 perangkap yang kedua. Sudah tuan-tuan dan puan? Dah. Okey, jadi kalau jumpa fi'il kena cari apa nanti? Cari fa'il. Maknanya nanti bi'sa ni pun kena cari fa'il dia lah. Kejap lagi kita bincang. Okay, saya ulang balik rangkap yang pertama masalul ladzina humilut taurah.
Perumpamaan orang-orang yang diberikan tanggungjawab melaksanakan hukum kitab Taurat, thumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak melaksanakannya, kamatsalil himar, adalah seperti perumpamaan keldai yahmilu asfara, membawa kitab-kitab besar. Okey, Allah sambung lagi. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Okey. Baik. Bi'sa tadi kita baru je ulas Saya baru je ulas bi'sa ni maksudnya apa? Seburuk-buruk ataupun buruk sungguh. Buruk sungguh ataupun seburuk-buruk. Dalam ayat ini kalau nak sedap sikit kita tukarlah terjemahannya daripada seburuk-buruk, buruk sungguh. Masal. Apa makna masal? Dah jumpa minggu lepas. Perumpamaan. Ya, seburuk-buruk ataupun buruk sungguh. Perumpamaan ataupun bandingan. Perbandingan. Kaum cakap Melayu, kaum. Okey, cakap Melayu, saya tanda right. Alladzina. Ya. Apa nama dia tu? Isim mausul. Isim mausul. Baik, kita ulang kaji tuan-tuan apa isim mausul? Ikut saya, tengok ping A. Isim mausul yang memberi makna yang seorang lelaki yang, perempuan yang tengok ping A. Diagram ping A. Okey, ikut saya Alladhi. Alladzani. Alladaini. Alladzina. Allati. Allatani. Allataini. Allai. Allati. Man. Ma. Boleh ada kat tengah-tengah tu man dengan ma Okey. Jadi apa makna allazina? Seorang ke ramai? Allazina. Dua orang ramai. Dua orang. Dua ya? Ramai. Okey, atas sekali allazi seorang lelaki yang, kalau allazani alladaini dua orang lelaki yang, alladzina ramai. orang-orang lelaki yang
Jadi seburuk sungguh perumpamaan perbandingan kaum orang-orang lelakinya. Sudah tak? Perumpamaan perbandingan kaum orang-orang lelakinya. Ya, alhamdulillah. Nah, orang-orang lelaki itu tak payah terjemah lah, kaum yang. Sebab orang-orang tadi dah dimasukkan dengan kaum tadi. Jadi kita tak payah terjemah lah. Okey, kita terjemah yang aja. Okey, baik. Kazzabu, okey, kazzabu ni saya terjemah dulu. Okey, kazzabu ni daripada perkataan kazzab. Yang kita dah jumpa kan ayat ni sebelum ni. Ada tak kazzab? Belum Subhanallah tak ada Yatlu alaihim wa yuzakkihim. Tak ada okey, tak apa. Okey, kazzabu ni daripada perkataan yang kalau kita biasa dengar ialah kazab. Kazab apa makna kazab? Bohong ataupun pendusta. Pendusta. Kalau pembohong besar, dia kena gunakan pattern sirah mubalaghah yang memberi makna melampau. Kazzab. Kazzabun. Kazzabun. Kazzabun maksudnya penipu besar. Ataupun kaki tipu lah, orang Melayu sebut kaki tipu. Okey, kalau kadzib, kadzib kadzib maksudnya penipu. Tapi bila kita tukar kepada ini sirah mubalaghah pattern yang memberi makna melampau tu kalau dekat dalam buku Murud dekat muka surat 19 ke 18 kat belakang. 19. 19 okey, kalau dalam buku kuning dalam buku 186 kalau tak salah saya. 186 ataupun 184 okey, kazzab ni maksudnya pembohong besar. Kalau kadzib penipu, kazzab penipu besar. Okey, jadi daripada perkataan ni keluarlah ni. Bukan daripada sini, tapi dia punya kaitan maknanya ada sama kaitan dengan perkataan kazzab itu tipu. Okey, cuma kat sini bukan tipu tapi tak percaya. Mendustakan. Dia klaim orang yang datang itu adalah tak betul, penipu. Bukan dia bukan dia pembohong ni. Mereka ni bukan kaum yang membohong tak. Bukan mereka ni yang buat perbuatan pembohong tak. Mereka klaim orang lain adalah pembohong. Kita terjemahkan mendustakan. Yang mereka telah mendustakan. B saya kena tanya sebab ni popular. B apa dia tuan-tuan? B Ja, keruja. Haraf ja. Apa makna B? Dengan. Dengan, okey. Ayat ni pun cakap Melayu ayat lah kata Allah cakap Melayu. Baik, mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat Allah ataupun mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Perlu tak terjemah dengan tu? Tak perlu tak perlu. Ini silentkan je lah kita ba ni tak payah terjemah. Ayat ni cakap Melayu lah ayat Allah. Keterangan
Allah. Mereka telah mendustakan ayat-ayat keterangan Allah. Jadi sungguh buruk sekali kaum yang mana mereka mendustakan ayat-ayat keterangan Allah. Mereka tahu bahawa kandungan kitab Taurat adalah mereka hafal, tapi akhirnya mereka tak nak ikut dan mereka telah yang teruknya mereka bukan sekadar tak nak ikut, mereka menyelewengkan kandungannya. Jadi Allah kata sungguh buruk. Dahlah hafal penat-penat, lepas tu tak nak ikut, lepas tu tukar pula kandungannya mengikut selera mereka. Allah kata buruk sekali. Baik. Jadi bi'sa tadi saya dah ulas tuan-tuan dan puan. Bi'sa adalah fi'il apa tadi? Fi'il Jami'. Fi'il madi jami'. Oh, nampak ke? Sekejap tak nampak Fi'il madi jami' maksudnya apa? Tak boleh tukar kepada fi'il mudhari' dan fi'il Amar. itu maksud jami'. Maknanya bisa je nanti tak ada fi'il mudhari' dia ya bisu ke tak ada. Tak ada. Okey. Baik, bila jumpa fi'il kita cari apa selalunya tuan-tuan dan puan? Fa'il. Okey, saya nak tanya tuan-tuan dan puan, fa'il ini dari segi tata bahasa Arab dia baris apa? Fa'il ini masuk dalam kumpulan baris apa? Tak ingat tak ada masalah. Tuan-tuan dan puan bukalah diagram warna purple A. Cari kat mana duduk. Kalau baris depan panggil marfu', kalau baris atas mansub, baris bawah majrur. Cuba cari kat mana duduk tempatnya fa'il. Kat mana tempat duduknya fa'il. Fa'il duduk kat mana? Marfu' ke mansub ke majrur? Kat bawah tu keadaannya. Cuba tengok kat sini. Sini atau sini. Ada tak? Ke diagram tak ada hari ni? Marfu. Okey, apa makna marfu'? Baris depan. Yang berbaris depan. Nombor berapa tu? Nombor 5. Nombor 5. Okey, ada tak? Ada tak yang baris depan dalam ayat ni? Ayat ni. Cari perkataan yang baris depan lah kat dalam ayat ni. Ada tak? Lam domah tu. Ni. Masal. Okey, iyalah. Apa benda yang buruk sungguh? Buruk sungguh perbandingan. Itulah fa'il dia. Okey, dan fa'il baris depan. Masalu baris depan dia adalah fa'il. Jangan fikir macam saya sebut tadi, Ustaz, tak ada makna fi'il madhi ni mana telah dia tak boleh fikir dah. Yang ini memang special case. Kita mengikut aja yang orang Arab sebut. Sebab ini bahasa Arab. Masal adalah fa'il. Fi'il bisa fi'il madhi jami'. Mana fa'ilnya? Masal. Apa benda yang sungguh buruk? Perumpamaan tadi. Okey, cuma dalam masa yang sama, masal ni ada alif lam dan tanwin tak? Ada. Tak ada, dia akan jadi apa? Tuan-tuan puan. Kenapa tak ada alif lam dan tanwin? Nak bersandar. Mudhaf. Mudhaf. Okey, saya nak padam yang bawah ni.
Ni kadzab ni. Kalau orang Mesir dia tukar zan ni kepada huruf zan ni ditukar kepada dal Orang Arab Mesir ditukar huruf zan kepada huruf dal. Dari segi sebutan. Jadi dia tak sebut kadzab, kadzab. Anta kadzab. Kamu ni pembohong besar. Janganlah bila dia kata anta kadzab kita pun ingat apa ni kedap udara. Bukan kedap Kadzab tu ditukar zan kepada dal. Jadilah jadi kadzab. Itulah bahasa pasar. Sebab itulah terlampau banyak guna sangat bahasa pasar, ngaji Quran pun salah. Okey, huruf kaf dan huruf jim jadi ga. Jadi ja'a jadi ga'a. Okey. Dah ya? Ini? Ya, dah. Okey, bila masal adalah mudhaf, maka qaumi akan jadi Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih pada apa ya? Bawah. Majrur. Majrur. Okey, habis. Kemudian okey, kita jumpa al-masal isim perumpamaan bertemu dengan qaumi qaumi isim. Ya, masal isim, al-qaumi isim. Isim bertemu dengan isim biasanya dia jadi mudhaf dan mudhaf ilaih ataupun satu lagi dia jadi mausuf dan sifat. Okey, dalam ayat ini dia jadi mudhaf dan mudhaf ilaih lah sebab menepati ciri mudhaf tak boleh ada apa? Tak boleh ada alif lam dan tanwin. Sekarang ni kita nak melihat pula ini kaitan masal dengan al-qaum. Habis dah cerita ni. Tadi mula-mula berkaitan bisa dengan masal apa dia? Bisa fi'il madhi, masal adalah fa'il. Habis. Ini kaitan dia dengan sebelum. Kaitan masal dengan al-qaumi pula dia tak ada alif lam dan tanwin mudhaf. Al-qaumi mudhafun ilaih baris bawah. Sekarang ni kita nak melihat berkaitan di antara al-qaum dengan al-ladzina. Apa perkaitan dia? Ya, tentulah di sini al-qaumi isim ada alif lam, al-ladzina pun tadi isim mausul dah bincang. Okey, saya dah sebut tadi isim bertemu isim dua je. Mudhaf, mudhafun ilaih ataupun mausuf dan sifat. Secara kebiasaan ada juga yang dia tak jadi mudhaf ada Tapi sekarang kita ikut hukum secara kebiasaan. Okey, boleh tak kita kata qaumi ni mudhaf pula? Boleh tak? Jadi masal mudhaf dia fa'il, lepas tu dia mudhaf, al-qaumi mudhaf ilaih. Lepas tu boleh tak kita kata qaumi ni nak bersandar pula kepada al-ladzina? Boleh ke tak? Tak boleh Ustaz, ada alif lam. Ya, terima kasih. Sebab apa di sini dah ada alif. Nah, Jadi dia tak boleh jadi mudhaf, maka dia akan jadi apa? Mau? Tak tahu. Ada kot. Dia akan jadi mausuf dan saya ulang balik, bila isim bertemu isim dia sama ada mudhaf dan mudhaf ilaih ataupun dia akan jadi mausuf dan sifat. kalau tak cukup syarat jadi mudhaf biasanya jadi mausuf lah. Senang je nak tahu mausuf ataupun tak. Biasanya kalau ada alif lam tu dia boleh jadi mausuf dan sifat lah. Sebab mudhaf tak boleh ada alif lam. Okey, cuma tuan-tuan puan dah pernah belajar tajuk mausuf dan sifat. Ini kena ada sama 4. Apa dia? Tolong sebutkan. Boleh soalannya? Di antara mausuf dan sifat kena ada 4 persamaan. Okey, kalau tuan-tuan puan terlupa, dia boleh buka dalam buku. Merun buku surat. Jantina bilangan ke? Okey, dah ada sebut. Okey, ulang balik. Kalau ada yang ingat tak yang buka buku. Ada Boleh? alif lam. Alif lam tanwin. Okey, alif lam atau tanwin lagi. Jantina. Tangan. Jantina bilangan lagi. Baris. Baris. Okey.
Alif lam sama? Ya. Ya. Beres. Satu sama alif lam alif lam. Yang pertama alif lam sama. Okey. Yang kedua apa tadi? Jantina. Okey, jantina sama tak? Kaum ni muzakkar ke muannas ni? Kaum. Takkan. Ada tambahan mutah ke? Ada. Okey. Yang ini pun allazina ni untuk muzakkar. Okey, jantina lelaki Okey. Tiga Dari bilangan. Kaum ni berapa bilangannya? Mufrad ke jamak? Satu ke ramai? jamak. Hai. Oh, jamak ya? Banyaklah kau. Ramai kau. Okey. Kau bawa. Perkataan kaum ini mufrad tuan-tuan dan puan. Berat. Kaumun jamak dia ialah aqwamun. Anda dah nak tahu Ustaz. Ya. Kaumun jamak dia apa? Aqwamun. Jadi kaumun tu Mufrad lah. mufrad lah. Dia mufrad lah. Yang ini satu. Yang ini jamak. Singular lah. Ini singular dan plural Okey. Baik. Al-lazina ni tadi ramai ke seorang? Ramai. Ramai, jamak. Betul macam mana ni? Tuan-tuan dan puan. Ini ramai. Ini seorang. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan. Kaum ni berapa orang? Bila sebut kaum ada berapa orang? Ramai. Ramai. Oh, dia datang ni. Berapa ramai? Satu kaum dia buat. Ramai ada orang. Seorang ke? Boleh ke? Datang berapa orang ni? Saya datang satu kaum ni. Ada satu kaum datang. Mana? Seorang aja. Tak, kita tak boleh kata seorang. Maknanya perkataan kaum ini adalah rupa dia, bentuk dia adalah mufrad tapi memberi makna jamak. Saya ulang balik. Bentuknya adalah mufrad tetapi memberi makna jamak. Macam umat. Saya nak tanya tuan-tuan, umat ni seorang ke ramai? Ramai. Tapi perkataan umat itu mufrad tuan-tuan dan puan. Dia adalah kalimah singular. Cuma dia memberi makna ramai. Okey, askar. Askar seorang ke ramai? Ramai. Perkataan askar tu sendiri, askar datang. Tak adalah, mana seorang je. Tak. Kalau seorang kita kata seorang askar. Selalunya kalau sebut askar dia mesti ramai. Perkataan itu mufrad dalam bahasa Arab tapi memberi makna jamak. Okey? Ustaz, kalau kaum tu dia kira macam mana Ustaz? Tahun. Jumlah dia ni. Kaum. Ya. Kaum ni dia punya istilah dia tu. Aha. Dia kira ramai dia tu kaum ni. Jamak Itulah tak yang saya sebut tadi lah. Bentuk dia mufrad tetapi memberi makna jamak. Jamak. Dia bukan jamak, dia bentuk dia, rupa dia. Lafaz dia adalah mufrad. Tapi makna dia jamak. jamak. Ini buka. Jamak ni ramai lah, plural. Okey? Jamak. Jadi dimaafkanlah, tidak ada masalah lah. Al-lazina tadi jamak. Memang bentuk dia memang jamak dan makna dia pun memang ramai. Orang-orang yang. Okey, tapi kaum ini, dia bentuk dia, lafaz dia, tulisan dia ni, dia merujuk kepada singular, mufrad. Tapi dia memberi makna jamak. Mas, kan saya dah tanya tadi, bila sebut kaum ni berapa orang? Ramai. Dalam tu dan bukan saya masuk kata kaum ni tak. Saya bila kata ada saya ni adalah daripada kaum kita orang Melayu tak guna perkataan kaum lah. Kat Malaysia ada berapa betul kita kat Malaysia gunakan apa? Masyarakat berbilang kaum. Ada kaum apa? Kaum Melayu. Bila sebut kaum Melayu seorang ke? Tak.
Tak ada pun saya kata kaum Melayu tak. Saya kata kaum Melayu je. Okey. Susah misalnya. Ya. Macam mana tuan-tuan Ahmad? Ialah macam yang saya sebut tadi lah, perkataan itu dia memberi makna jamak. Lafaz dia bila sebut kaum kita tak sebut Kaum-kaum. kita bukan sebut kaum-kaum. Kita sebut kaumnya, tapi kalau sebut kaum Melayu di bawahnya itu ada ramailah orang Melayu. Okey, kaum Cina. Okey, di bawahnya ada ramai orang Cina. Okey? Boleh? Okey, boleh. Okey. Boleh. Okey, bilangan dah lulus tadi ya. Kalau nak lebih jelas lagi ni lah tulis lafaz dia, bentuk dia, tulisan dia adalah mufrad tapi dia memberi makna jamak. Tak ada masalah. Dan yang terakhir ialah baris. Okey, yang terakhir ialah apa? Yang keempat baris. Al-qawi baris Awal. Al-lazina tak baris bawah. Senang aja ni. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Tak boleh jawab tak apa. Okey. Mabni. Terima kasih sebab dia adalah mabni. Bukalah diagram warna purple. Yang saya tunjuk awal-awal tadi. Ni. Isim. Isim kan dia ada dua. Satu yang mu'rab yang boleh berubah kanan. Satu lagi mabni yang tidak boleh berubah. Mabni ada 8. Yang pertama apa? Damir. Ya. Yang kedua? Isim isyarah. Yang ketiga? Isim mausul. Isim mausul. Jadi biarlah dia tak boleh tukarlah baris dia. Janganlah tukar al-lazini. Kenapa baca al-lazini? Dia ustaz ni sifat kepada kaum ni. Tak payah ubah sebab dia adalah mabni. Okey, habis. Saya nak sambung kepada perkataan kadzabu dan seterusnya, tapi saya nak clearkan yang bawah ni. Okey, tuan-tuan nak salin ke, nak tangkap gambar ke, boleh silakan. Ada ini. Ada. Dah ke? Dah. Dah Okey, kadzabu. Kadzabu mendustakan. Agak-agak tuan-tuan orang fani fi'il apa? Mudhari'. Fi'il mudhari'. Sebenarnya nak cari fi'il ni memang paling senang fi'il mudhari'. Sebab fi'il mudhari' ni dia ada apa di pangkal dia? Ana 4 huruf tu. Ana itu ke Anita alif nun yata. Ada tak? tak ada. Tak ada. Kalau tak ada dia bukan fi'il mudhari'. Jadi fi'il apa ni agak-agaknya? Fi'il madhi. Madhi. Ini adalah fi'il madhi. Okey, baik, kita cuba buat exercise sama-sama dengan saya fi'il madhi. Ya, kadzabu ini dia asalnya daripada perkataan kadzaba. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzaba. Kadzabu ni asalnya daripada perkataan kadzaba. Ini fi'il madhi dia, kadzaba.
Dia telah mendustakan. Dia tak percayalah ataupun dia telah mendustakan. Okey. Sebelum kita buat exercise, ini sifat berapa tuan-tuan puan saya tolong Ini adalah sifat 3. Ini sifat 3. Cuba tuan-tuan puan tengok fi'il madhi sifat 3. Bunyi macam mana? Cuba tengok. Kuning A, kuning B, maaf. Kuning B. Sifat 3 tengok kat fi'il madhi je Tak payah tengok fi'il mudhari, tengok fi'il madhi. Pattern dia macam mana? Fa'ala. Fa'ala ada satu kan? Fa'ala kadzdzaba. Dia telah mendustakan. Tapi kalau sifat 1, kalau kita patah balik, dia sifat 1. Okey, baik. Kalau sifat 1, tuan-tuan tengok sifat 1A lah 1A. Macam mana bunyinya? Fa'ala. Fa'ala. Okey, fa'ala dia akan jadi kadzaba. Okey. Dia ada dia punya fashion dia tu. Fashion ayat ni. Kadzaba. Okey. Kadzaba maksud dia apa? Dia beza ni, tuan-tuan puan. Kalau sifat 1, ini berapa huruf ni? 3. 3 huruf. Yang ni? 4. Jangan sebut 3 ya Ustaz. Nampak 3 ni ada 1. Bila ada 1 maknanya ada 2, ada double huruf kat situ. 4 Okey, kadzaba dia telah berdusta. Okey, kadzaba dia telah berdusta ataupun dia telah berbohong, dia telah menipu. Kalau kadzaba dia telah mendustakan, sama tak? Tak. Apa beza dia? Susahlah Ustaz. Okey, kalau berdusta siapa berdusta, dia sendiri yang tipu. Dia yang berbohong. Tapi kalau mendustakan, dia claim ataupun dia mengatakan bahawa orang itu berdusta. Betul. Kalau Nabi datang membawa ayat-ayat Al-Quran, membawa perintah daripada Allah, menyampaikan dakwah kepada mereka, maka dia kata bukan dia yang menipu dia meletakkan penipuan itu pada Nabi. Dia claim bahawa Nabi tersebut adalah berdusta, pembohong. Okey, kalau sifat 1 dia sendiri yang bohong. Kalau sifat 3 tambah yang paling senang lah tuan-tuan puan, untuk sifat 3 ni ada imbuhan dia. Dengan kalau sifat 1 turun, sifat 3 menurunkan. Kalau masuk, memasukkan. Kunci kalau tak sesuai tambah dengan kan, tambah yang sesuai je lah. Kalau kunci tak sesuai lah, menguncikan, mengunci je lah. Okey. Boleh? Okey, sekarang ni kita buat exercise perkataan kadzaba. Tengok kuning A. Ni kuning A, fi'il madhi. Sebab lama dah tak buat exercise fi'il madhi. Yang ini tak boleh nak pecahkan sebab dia jamin. Kita ambil perkataan kadzaba ni, pecahkan kadzabu daripada kadzaba, kita nak pecahkan. Kita nak buat exercise sama-sama Okey, ikut saya. Huwa kadzaba. Wa kadzdzaba. Maksudnya dia telah mendustakan ataupun dia tak percayalah. Semula. Huwa kadzaba. Wa Kadzdzaba. Huma kadzaba. Huma kadzdzaba. Hum kadzabu. Hum kadzabu. Apa komen dia tu? Wow. Tanda wow di atas. Ya. Dia punya komen sebelah kanan apa dia? Kalau ada waw alif kat ujung tu, apa komen di sebelah kanan tadi? Wow. Pihak ketiga lah. Hum. Komen dia dekat sini yang kanan ni.
Ya, hum. Hum. Ya, memang betul ujung dia ada waw alif. Waw alif ini menunjukkan domain dia, apa dia sebelah kanan? Hum. Home. Hum. Okey, jadi fa'il dia ialah hum lah. Lepas tu saya terjemah, mereka telah mendustakan. Perbuatan dia mendustakan, tak percaya. Siapa yang tak percaya ni? Mereka. Hum lah dalam bahasa Arab. Baik, kita ulang balik daripada awal. Wa kadzdzaba. Kadzdzaba. Huma kadzdzaba. Huma kadzdzaba. Hum kadzabu. Hum. Kazzabu. Hiya kadzabat. Ya kazzabat. Huma kadzabata. Huma kadzdzaba. Kadzdzaba. Hunna kadzabna. Kunna kazzabna. Anta kadzabta. Anta Ya kazzabta. Antuma kadzabtuma. antum. Ma kazzabtuma. Antum kadzabtum. Antum. Kazzabtum. Anti kadzabti. Anti kazzabti. Antuma kadzabtuma. Kazzabna. Antunna kadzabtunna. Antum. Kadzabtuna. Ana kadzabtu. Ana kazzab. Kadzabtu. Nahnu kadzabna. Nahnu Nahnu kadzabna. Apa makna kadzabna? Kadzdzabna. Mereka kadzdzabna. Nahnu tengok sebelah kanan. Domain dia tu nahnu. Apa makna nahnu? Terjemah domain dulu. Apa makna nahnu? kami. Kami. Ya, kami telah mendustakan. Okey, baik. Kemudian B ni haraf jar. Yang ni senang dah lah B lepas haraf jar baca baris Bawah. bawah Ayat ini dia selepas haraf jar Selepas haraf jar, okey. Bermakna perkataan ayat ni isim ke fi'il ke haraf? Isim. Isim, apa tanda dia? Baru je sebut. Baris bawah. Baris Baris bawah. bawah dan selepas Huruf jar. haraf jar. Okey. Baik. Kemudian isim sepatutnya ada apa kat pangkal tuan-tuan macam ni? Kena ada apa? Alif? Lam. Alif lam. Kalau tak ada alif lam kena letak apa kat ujung? Tanwin. Ada alif lam kat sini? Tak ada. Tak ada. Ada tanwin? Tak ada. Kenapa? Kenapa tu? Adalah Mudhaf. Kata Allah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih baris macam ni. Faham? Habis. Sungguh buruk sungguh perumpamaan perbandingan kaum yang mana mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah. Ialah Allah telah umpamakan mereka ini dengan keldai. Keldai ini dalam apa? Dalam surah Luqman Allah sebut dalam surah Luqman bahawa keldai ni, siapa yang nak tangkap gambar boleh sambil-sambil saya cerita ni. Okey. Keldai ni dalam surah Luqman Allah sebut apa? Inna apa ayat dia? Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara seburuk-buruk suara ataupun suara paling tak sedap sekali lah suara apa? Suara keldai. Nak tahu tuan-tuan nanti lepas kelas ni bukalah. Buka YouTube. Okey. Suara hima. Dengarlah sendiri. Okey, dan bunyi dia memang annoying lah. Tapi ialah Allah ciptakan makhluk tu, bukanlah saya nak kita nak menceritakan keburukan, tak. Tapi bunyi dia memang bunyi yang tak disenangi lah. Dan bunyi dia sangat kuat tuan-tuan. Baik. Jadi Allah telah perumpamakan orang-orang Yahudi dengan
Keldai. Okey. Baik. Ada apa-apa nak tanya tak di dalam ayat ini? Okey. Okey, disebut dalam kitab Tafsir Munir. Antara sebab kenapa Allah buat perumpamaan ini. Kenapa orang Yahudi mereka diumpamakan sebagai keldai? Kenapa? Apa kisahnya? Apa benda yang mereka tak nak amalkan tu? Mereka tahu tapi mereka tidak mengikut ataupun beramal dengannya. Apa ni? Siapa tahu? Siapa pernah dengar apa cerita? Tak ada? Okey. Kepenadah tuan-tuan dan puan. Okey, baik. Jadi saya teruskan bila Allah sebut dalam surah ini, dalam ayat yang ke-2, wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang telah mengutuskan orang-orang yang di kalangan orang-orang Arab yang tidak tahu membaca, rasulan minhum, seorang rasul di kalangan mereka. Sampai akhir ayat. Kemudian sambung dengan ayat yang ketiga, wa akharina minhum. Allah menghantar Nabi Muhammad sebagai rasul kepada orang Arab dan juga akharina, orang-orang yang bukan Arab yang belum lagi berjumpa dengan orang Arab. Jadi maknanya pengutusan Nabi Muhammad ni bukan khusus untuk orang Arab tapi untuk seluruh umat manusia. Allah sebut pada orang Arab yang ada masa itu dan orang yang belum jumpa lagi. Maknanya sampai kita ni mana yang cepat jumpa dengan mereka. Okey? Baik. Jadi bila dibacakan ayat ini kepada Yahudi, mereka kata apa? Mereka kata Allah telah mengutuskan Muhammad ini untuk orang Arab je. Khas untuk orang Arab je. Dan dia bukan untuk diutuskan untuk kami, sebab dia ambil ayat yang pertama, ayat yang kedua tadi, iaitu Allah telah mengutuskan di kalangan fil ummiyina, di kalangan orang-orang Arab yang tidak tahu menulis, tidak tahu membaca, yang ummi, seorang rasul. Jadi mereka kata Allah utuskan Nabi Muhammad ini kepada orang Arab sahaja. Dan dia bukan utuskan Nabi Muhammad kepada kami. Jadi kami tak perlu beriman, kami tak perlu ikut. Okey? Maka Allah kata di dalam ayat yang kita sedang bincangkan ini, dan minggu lepas kita ada bincangkan, Allah kata perumpamaan mereka ini adalah seperti himar. Sebab apa mereka tahu sebenarnya? Mereka tahu itu adalah Nabi yang diutuskan. Diutuskan untuk seluruh umat manusia. Tetapi mereka tidak mahu beramal dengan kandungannya. Sebab itu Allah kata mereka ini adalah seperti keldai. Okey, itulah kisahnya. Baik. Wallahu a'lam. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Okey, kita ambil satu rangkap lagi untuk melengkapkan ayat yang ke-5. Saya nak padam atau terompan. Boleh? Dah? Dah Ya, dah. Okey. Ambil rangkap yang seterusnya. Wallahu la yahdil qaumal zalimin.
Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Okey, siapa ada volunteer untuk try terjemah ayat ni? Senang aja. Saya rasa tuan-tuan boleh terjemah ni. Siapa yang nak try cuba terjemah? Wah. Wah, apa makna wah? Dan? Okey. Dan Dan Allah. Okey. Lagi? La yahdi. La tidak akan yahdi Beri petunjuk. tidak akan memberi petunjuk ataupun hidayah. Petunjuk ataupun hidayah al-qaum dah ada pun tadi kepada kaum al-zalimin Non-zalim. yang zalim. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum, kepada ni tambahlah. Kalau tidak tak sedap nanti. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kaum yang zalim. Tak apa-apa, kenalah dengan terjemahan kita, tambahlah kepada. Okay, jadi waw ni adalah harf apa? Ataf. Ataf, sambung. Perkataan Allah ini cakap Melayu. La ni kalau tidak dia adalah harf apa ni? Penafian? Nahi. Nahi ke nafi? Nafi. Kalau nahi itu larang. Nafi, penafian. Kalau nahi itu larang. Terjemahan ni jangan. Tak apa, tak ada masalah. Okey. Yahdi ni daripada perkataan hidayah, cakap Melayu. Kau cakap Melayu, zalim pun cakap Melayu. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Okey, baik. Kita pernah belajar sebelum ini bentuk ayat dalam bahasa Arab ada dua sahaja. Jumlah ataupun ayat dalam bahasa Arab ada dua. Satu ayat yang mula dengan isim, satu lagi ayat yang mula dengan fi'il. Satu ayat mula dengan fi'il macam sebelum ini bisa fi'il. Bila jumpa fi'il kena cari fa'il. Lepas tu kadang-kadang kita perlu cari satu lagi iaitu maf'ulun bih. Kalau perbuatan dia macam makan, Ali makan nasi, makan fi'il, fa'il dia Ali, nasi adalah maf'ulun bih. Itu kalau fa'il. Kalau isim pula, dia akan menjadi apa tuan-tuan? Jadi apa tu? Dia punya kandungan dia. Kalau jumlah tu, ayat itu mula dengan fi'il, macam biasalah fi'il, perbuatan kena cari fa'il, pelaku dan cari maf'ulun bih. Itu kalau fa'il. Kalau isim cari apa? Mubtada. Ya, mubtada dan Khabar. Subjek dan predikat. Okay. Baik, ayat ini mula dengan isim ke fi'il? Isim. Jangan kira waw ni lah. Waw ni haraf. Haraf kita tak kira. Kita kira sama ada isim atau fi'il. Jadi ayat ini dimulakan dengan perkataan Allah. Adalah isim. Maka perkataan Allah ini adalah Mubtada. subjek.
Dan mubtada baris Depan. Dan Allah mubtada. Subjek, dia punya khabar ni. Bila jumpa mubtada kena cari khabar, predikat. Cerita apa cerita tentang Allah? Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Apa cerita dia? Kat mana satu? Yang mana satu? Tidak aja ke? Tak memberi petunjuk. Tidak memberi petunjuk saja ke? Ya, tidak memberi. Pada kaum yang zalim. Satu ayat tu. Ya, terima kasih. Allah apa cerita dia? Tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi khabar dia ni panjang. Ni daripada la yahdi sampai habis. Okey? Khabar dia kat mana? Tapi saya tak boleh tanda dulu lah, nanti takut tak buat ruang. Saya tanda last sekali. Kemudian yang ini agak-agaknya fi'il apa? Mudhari'. Tidak akan. Kenapa? Kenapa mudhari'? Sebab ada Dia. ada ya. Ini adalah fi'il mudhari'. Bila jumpa fi'il macam biasa kena cari fa'il. Siapa yang mana fa'il dia? Nak cari fa'il mula-mula tuan-tuan macam mana cara dia? Cara nak cari fa'il mula-mula cari isim baris depan ataupun cari dhamir yang tersembunyi. Formula nombor 7 Okey, cari isim baris depan dulu, kalau tak jumpa cari dhamir yang tersembunyi. Ada tak isim baris depan? Selepas fi'il ya. Isim baris depan tu mesti lepas fi'il, bukan sebelum. Jangan kata ustaz ni perkataan Allah ni baris depan. Tak boleh sebab dia kena ke depan selepas dia. Ada tak? Tak. Tak ada. Maka fa'il dia dhamir yang tersembunyi. Apa dia? Nak tahu tuan-tuan tengok kuning B, kuning A, maaf. Tengok diagram warna kuning A, fi'il. Fi'il yang mana dia ada simbol ya, fi'il mudhari'. Di pangkal ada huruf ya, hujung dia baris depan. Saya hujung depan. Dua. Ya. Dua. Domain dia adalah kat sini pangkal dia huruf ya, hujung dia Depan. Tak ada. mati ni. Mati. Macam mana? Ni baris depan. Jadi mati. Kenapa dia mati? Huruf ada berapa jenis tuan-tuan? Huruf? 4. 3 tanda 3. Ya tak, huruf dia ada 2 jenis je. Satu huruf yang sihat. Satu lagi huruf Tak sihat. huruf tak sihat. Huruf sakit. Okey. Haraf illah. Ya betul lah. Ya. Sakit tu tak sihat tu sakit lah. Okey, huruf satu huruf sihat, sahih dalam bahasa Arab. Satu lagi huruf illah, haraf illah. Illah tu sakit. Di sini sihat ke sakit ni? Sakit. Illa. Alif waw ya kan huruf sakit jalan di hujung tak boleh baris. Jadi biarkanlah asalnya sepatutnya baris depan ni. Kenapa tak boleh baris depan? Kalau baca juga berat. Orang Arab rasa berat. La yahdiyul berat. Kalau la yahdin ringan. Okey, jadi dia mendapati ciri yang ni lah, pakai huruf ya, hujung dia baris depan tapi tak boleh baris depan sebab sakit. Maknanya dhamir dia adalah wa ni kembali kepada Allah. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk. Dia kat sini kena ada dia ni, tapi kalau tambah nanti takut pening ayatnya. Jadi saya tak tambah lah. Sepatutnya dan Allah tidak dia akan memberi petunjuk. Nanti kalau sebut tidak dia akan jadi macam caca marpa sikit lah terjemah. Jadi saya tidak terjemahkan dia tu. Walaupun hakikat dia fa'il dia adalah huwa. Kena ada makna huwa kat sini. Tapi tak ada. Saya tak sebut sebab tak nak menggelirukan makna.
Okey, dan Allah tidak akan memberi petunjuk. Okay. Bila dah ada fa'il dan fa'il, nak cari apa satu lagi? Tuan-tuan puan. Perbuatan pelaku Subjek dia. maf'ulun bi, perbuatannya ya, yang perbuatannya tidak memberi petunjuk. Yang tidak memberi petunjuk siapa? Allah. Allah tak memberi petunjuk kepada siapa? Kaum yang zalim. Baik. Jadi mana maf'ulun bi? Al-qauma maf'ulun. Maf'ulun bi baris? Maf'ulun bi pada apa? Ada pandai. Tak apa. Tak ingat tengok diagram warna purple. Atas. Ni. Atas. Ya ni maf'ulun bi baris Atas. Okey. Yang terakhir. Sekali lagi kita jumpa dua isim al-qauma, isim alif lam, az-zalimin pun isim. Isim jumpa isim biasanya jadi apa tuan-tuan? Dia jadi mudhaf dan mudhafun ilaih ataupun mausul sifat. Yang mana satu sesuai kat sini? Masuk sifat. Oh, maknanya al-qauma ni mausul lah. Kenapa tak boleh jadi mudhaf? Ada. Apa syarat mudhaf? Sebab dia ada alif lam. Ya, sebab ada alif lam dia tak boleh jadi mudhaf lah. Dia jadi mausuf dan sifat. Dan biasanya kalau ada terjemahan yang ni sifat lah. Rumah yang cantik, kereta yang besar, jalan yang lurus, Allah yang maha pemurah, azab yang amat pedih. Itu sifat. Kaum yang zalim ada yang ni trademark bukan dari segi terjemahan. Tuan-tuan nak tahu sifat tu macam mana? Kalau ada yang tu biasanya sifat. Okey, macam biasa kita kira 4 persamaan tu cukup tak? Tolong kira. Yang pertama apa sama? Alif lam. Ya, alif lam. Alif lam. Nombor 1 alif lam. Okey, sama. Yang kedua? Bilangan. Bilangan ini sama kes macam tadi Bilangan kaum ni adalah mufrad tapi memberi makna jamak. Bentuk dia satu ni singular tapi dia memberi makna ramai lah. Bila sebut kaum tu di dalamnya mesti ramai, tak boleh seorang. Okey. Zalimin pun ramai. Okey. Yang ketiga jantina. Ada nama buta. Tak ada. Ini mula-mula dua-dua samalah lelaki muzakkar lah. Okey, dan yang keempat Tanda. Baris. 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 Sama tak baris dia? Sama. Al-qauma baris atas, az-zalimin Atas. atas juga, ya. Okey, al-qauma baris atas. Okey, az-zalimina ini kan dia jamak atau jamak, dia ada dua pilihan. Okey, kita boleh baca macam mana? Az-zalimuna dengan Zalimina. ni dekat hijau B ni. Ya, kita boleh baca az-zalimuna ataupun az-zalimina. Zalimina. Ya. Saya ulang balik, kita boleh baca dua Satu kita baca az-zalimuna ataupun az-zalimina. Saya tak buang nak tulis. Okey. Yang pertama guna waw. Yang kedua, pilihan yang kedua ada huruf ya. Az-zalimuna dengan az-zalimina. Saya kena tulis juga. Az-zalimuna dengan az-zalimina. Okey. Untuk jamak ni tuan-tuan puan, boleh tak kita menghubungkan baris dengan tengok huruf nun, huruf akhir? Boleh tak? Kenapa tak boleh? Kalau boleh, kenapa boleh? Kalau tak boleh, kenapa tak boleh?
Sebab sama je kan. Nun dua-dua pada atas, mana boleh kita menghukumkan baris pada huruf nun. Jadi di sini orang Arab dia tukar, dia tak tengok huruf akhir, dia tengok sama ada guna apa? Waw ataupun guna huruf ya. Ya, saya pernah sebut sebelum ini, pilihan yang pertama mewakili baris depan. Pilihan yang kedua dia akan cover baris atas dan baris bawah. Saya ulang balik, pilihan yang pertama iaitu waw, dia menggantikan tempat baris depan, ya menggantikan tempat baris atas dan baris bawah. Okey, sekarang ni koma baris atas. Az-zalimina ni guna waw ke ya? Ya. Ya. Okey, jadi ya kat sini nak mewakili apa yang sesuai, atas ke bawah? Tengok sebelum dia. Atas. Ya di sini mewakili baris atas sebab nak matchingkan dengan ini. Boleh? Ya. Okey, jelas Okey, baik. Jadi persamaan barisnya dengan satu dengan baris nampak, satu lagi barisnya diganti dengan huruf ya. Okey, kenapa? Sebab orang Arab dia dah tak boleh tengok huruf nun sebab nun dulu baris atas. Okey, wallahu a'lam. Habis dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Ustaz boleh tanya tak? Kalau yang nama kadang-kadang dia letak Allah kat depan tu dan tak ada domir kan? Kenapa dia boleh buat ayat begitu? Kadang-kadang tak ada pun, diterus je perbuatan dia kan? Kenapa yang ini ada? Bila dia guna ada, bila tak ada? Bila nak terus guna fi'il, bila nak ada isim lah nak letak perkataan Allah ataupun nak terus direct je. Ada pelaku dia kan, kadang disebut kan, kadang tersembunyi kan. So bila ayat tu dia decide nak guna yang mana satu? Cara ayat itu ditulis lah basically. Ini sambungan kan? Nak menjawab ni agak tinggi juga sebenarnya. Kenapa tak buat ayat wala yahdi terus? Kenapa dia mesti letak Allah kat situ? Dia faham sendiri dapatnya kan, wala yahdi. Contohnya lah. Okay, saya faham soalan tu. Okay. Antara jawapan yang saya boleh bagi ialah sebenarnya bila sebut yang ni sikit lagi saya habiskan dulu. Saya nak padam yang ni. Az-zalimu dengan az-zalimin. Dah ke? Dah. Sebab tadi perkataan Allah mutadak kan? Kita nak tulis khabar dia mana? Khabar dia sukun. Okey. Perkataan Allah ni tadi ada. Okey, asal ayat sebenarnya apa tuan-tuan? Kalau kita bahasa Melayu kita cakap macam mana? Kita cakap fi'il dulu ke isim dulu? Kata nama dulu ke perbuatan dulu? Kata nama dulu. Ali makan. Ali makan. Itu asal ayat tuan-tuan dan puan. Okey. Cuma bila kita nak bagi tahu, kita nak lebih berfokus kepada bila dia buat tu, maka barulah fi'il itu diletakkan di awal. Sekarang ni sebabkan kita mengikut asal ayat ialah apa? Mubtada' dan khabar, subjek dan predikat. Kalau kita orang Melayu pun cakap macam tu. Ali makan, pelajar itu bermain, kereta itu terbalik fi'il perbuatan. Kita tak sebut terbalik kereta,
makan pelajar. Cakap makan pelajar pelik pula nanti faham lain. Jadi maknanya asal usul ayat ialah mubtada dan khabar. Kecuali apabila kita nak highlightkan fi'il tu. Bukan waktu. Yalah fi'il tu kan dia bila sebut fi'il dia ada masa kan. Ya. Okey. Kita bukan kita nak highlightkan subjek ni tak. Kita nak bagi tahu yang penting pada waktu itu ialah masa tu. Ali dah makan ke belum? Jadi apa yang penting masa tu? Dah sebelum. Masih lah. Ya, dah ataupun belum kan? Masa. Jadi kita bukan kita tak perlu sebut Ali dah makan. Okey, kita sebut dah makan je lah. Dah makan Ali lah. Tapi bahasa Melayu tak boleh terbalik-terbalik. Dalam bahasa Arab dia boleh terbalik-terbalik. Okey, jadi sebenarnya dia berbalik kepada apa? Berbalik kepada ayat asal ialah subjek dan predikat. Kita tak khabar. Kecuali apabila kita nak highlightkan dia punya fi'il. Okey, yang penting pada waktu itu ialah apa? Penekanan pada fi'il. Contohnya macam kalau kita istighfar. Aku istighfar. Saya istighfar. Astaghfirullah. Ya. Kita mohon ampun ni yang pentingnya apa tu? Betul lah mohon ampun penting, tapi kita mohon ampun bila nak kena mohon ampun? Dia buat salah. Bila buat salah ya. Astaghfiru tu ya apa? Apa dia tadi? Setiap masa. Setiap masa Okey, jadi yang penting dalam istighfar betul lah kita minta ampun tapi kita kena sentiasa. Kita kena sentiasa beristighfar. Ya, sentiasa itu melibatkan masa. Maka sebab itulah ayatnya dalam bentuk fi'il lah. Okey. Kalau tidak kita terjemah aku beristighfar. Tapi ayat bahasa Arab dia bukan ana astaghfiru tak. Terus astaghfiru fi'il. Sebab apa? Sebab di dalam ayat tersebut, dalam istighfar tersebut kita menekankan aspek masa tu. Boleh? Okey. Jadi kat sini kita bukan nak menekankan aspek masa, kita hanya nak bagi tahu Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang zalim. Okey, wallahualam. Itulah jawapan yang saya ada setakat ini. Kalau saya jumpa jawapan lain yang lain yang boleh saya share, insya-Allah saya akan share juga insya-Allah dalam kelas yang akan datang. Satu soalan yang menarik Okey, saya first time lah ni dengar soalan ni pada saya Okey, tapi saya pernah dengar soalan ini di tempat yang lain tapi bukan daripada peserta kelas saya lah. Okey, itu adalah antara jawapan dia dan kalau ada jawapan lain nanti saya akan share lagi insya-Allah. Okey, saya rasa setakat itu sahaja kelas kita pada malam ini. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Kalau ada nak tanya apa-apa boleh sekejap lagi. Saya tutup dulu Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة يحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فر إلينا عند حاجاتنا ولا تنسنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah. Wa iyyakumul jazaa.